Dan bila sebut kathratus sujud, pastilah sujud itu mesti berlaku mengikut syariat. Ya, bukan tengah-tengah kat restoran sujud, Kak bangun Kak, tengah sujud ustazah suruh, dia kata. Itu ajaran sesat, tak boleh masuk Johor ustazah sekarang, ya. Tuan-puan, dia kena ada ikut syariat. Sujud ni bersebab, ya. Sama ada solat, lagi dia sujud ni penanda arah. Bila sebut kathratus sujud, dia bagi 3 maksud. Kathratus sujud makna dia bukan banyak sujud, makna banyak solat. Sebab sujud tu datang ketika mana kita solat. Bila kata banyak sujud, maknanya dia banyak solat. Yang kedua, banyak sujud bermaksud dia banyak baca Quran. Sebab dalam Quran ada sujud sajadah pada ayat-ayat tu, ayat-ayat yang tilawah yang kita memang kena sujud. Tapi kalau kata saya tak jumpa pun ustazah ayat suruh sujud, ya baca surah apa? Inna a'tayna. Kalau inna a'tayna bagus dah surah tu, tapi memang tak ada dah surah sejadah, ya, ayat sejadah. Lepas tu tuan-puan, yang ketiga banyak apa? Banyak syukur. Akan bertemu dengan sujud orang yang banyak bersyukur. Bila dipenuhi perasaan kita dengan rasa syukur, maka sujudlah. Namanya sujud syukur. Tapi ada kawan ustazah, dia tambah lagi satu, ya, orang banyak sujud ni banyak lupa. Kenapa? Sujud sahwi, ya. Jadi saya kata tak apalah yang itu terkeluar konteks kan, ya. Tak payahlah yang tu kan. Tapi cuba perhalusi tuan-puan, hikmah kathratus sujud tu maknanya banyak solat, banyak baca Quran dan banyak syukur kepada Allah. Tuan-puan, memang orang bersyukur ni, Ustaz cakap kat diri sendiri macam itulah, ya. Kadang-kadang kita ni perangai macam-macam kan, degil pun boleh tahan juga ni. Ustaz kata, kalau kamu nak menang mesti ada orang bersyukur. Kita akan kalah dengan orang yang bersyukur, kita kalah. Orang bersyukur ni, dia punya makam tu memang hebat lah tuan-puan. Sebab itu dalam ayat Quran, bila sebut tentang tipu daya syaitan, syaitan kata, aku akan datangi manusia depan, belakang, kiri, kanan, sehingga kamu dapati sangat sedikit yang bersyukur. Tengok, dia punya sasaran itu syukur, ya. Sebab itu orang yang terbaik ataupun orang yang banyak sujud tadi antara lain ialah orang yang banyak syukur dia. Okey, satu lagi iklan nak masuk, ya. Ustaz teringat masa Ustazah pergi umrah, baru je lagi bulan 12. Alhamdulillah, jemaah tu semua baik-baik sangat. Kami masuk Madinah dulu, seronok duduk kat Madinah, ya. Seronok duduk kat Madinah. Alhamdulillah, semuanya syukur pada Allah. Kemudian dalam perjalanan Madinah Mekah, jemaah-jemaah saya tengok semua tidur, ya. Bas pun cantik, cuma ustazah je tak tidur. Sebab ustazah dah pernah naik bas Jeddah ke Mekah Madinah dan aksiden. Masuk dalam gaung kat depan sikit, beberapa meter jarak dia, tapi kami dah masuk dalam padang pasir. Bas tu dah sengit, tergolek dah, macam nak tergolek. Masa tu musim ribut pasir, ya. Ustaz ada pengalaman tu, jadi ada sikit trauma, naik bas yang laju, oh ya Allah. Jadi tak apalah, doa je lah kan. Okay, jadi semua orang dapat perjalanan yang best, ya, bas cantik kan. Sampai kat Mekah, sikit je Allah uji. Kami dapat hotel yang bagus, ya. Okey, alhamdulillah. Cuma Allah uji, hotel tu dia ramai sangat orang Melayu, orang Malaysia dengan Indonesia. Ramai sungguh, penuh hotel tu. Dan makanan dekat satu floor je untuk makan, dia orang makan. Dia tak buka banyak tingkat. Jadi masing-masing tu kena beratur lah. Apa yang berlaku, elok-elok kita beratur kan, sampai turn kita makanan habis, ya. Jadi benda tu berlaku hari-hari, beberapa hari lah. Memang tak dapat nak dipendam dah, perasaan masing-masing dah meluahkan perasaan, ya. Siapa yang nak cari nahas, dia akan bagi
bagi cadangan, makan je lah roti Arab makcik. Itu Cik Nahas namanya tu. Ya. Marah makcik tu dengar. Ya, tekak dia ni tak boleh masuk roti Arab ni. Sampaikan pihak travel pun tuan-puan, ya Allah, pening cakap dengan muasasah, cakap dengan hotel. Orang hotel, ustazah ni kan bawa jemaah 100 orang. Ustazah pun sama tension, marah. Ya. Ustazah pun sama lah juga cakap dengan Arab tu kan. Tolonglah, ini semua duyufur rahman ya. Popek lah. Sekali Arab tu kata apa? Mai sini. Dia tunjuk kat ustazah bekas-bekas pinggan orang Melayu makan, orang Malaysia makan. Tahu tak ada apa tuan-puan? Ayam tergolek-golek, ikan elok lagi. Ikan tu kalau masuk dalam sungai berjalan balik ikan tu. Makna cukup sifat ikan tu dalam pinggan. Dia kata, aku takkan pernah dapat menyelesaikan masalah orang-orang kamu yang suka membazir, dia kata. Pening pula kita kan. Betul juga ni, ya. Tapi kita marah kat dia. Sekali tu tuan-puan, travel kata dengan ustazah, tolonglah ustazah, ustaz, nanti dalam masa berjumpa dengan jemaah kita, tolonglah cakap supaya mereka mereka terubat hatilah, ya, walaupun kadang-kadang makanan tu tak cukup kan, tapi minta ubat hati, tolonglah cakap apa-apa. Ustaz nak ubat hati, mana hati ustaz pun sakit. Ya, ustazah pun sama beratur tak dapat makan. Tapi tuan-puan, masa saya nak turun kan, nak naik tak ingat dah, lift lah ada makcik-pakcik daripada Sungai Buloh duduk kat depan tu. Dia ada kursi kan, dia duduk. Jadi lift tu lama, ramai kan. Suami saya tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar? Dia jawab kan daripada awal, manis muka, Alhamdulillah, dia kata. Ya. Jadi nampak sebab terlampau bersyukur sangat, suami saya pun tanyalah. Ya. Ustazah bayangkan dia akan jawab sama macam orang lain jawab. Tapi dia jawab macam, ya Allah, makanan Alhamdulillah, dia kata. Semuanya bagus belaka. Suami Ustaz tak puas hati, cakaplah, kan tak cukup. Ya. Tuan-puan tahu apa jawapan dia? Bukan tak cukup Ustaz, terputus. Kalau kita tunggu sebentar, nanti kita akan dapat makanan panas. Yang tadi tu makanan sejuk, dah lama. Kalau kita tunggu sekejap, kita akan dapat makanan panas. Jadi bukan tak cukup, terputus. Ustazah tak pernah jumpa ayat terputus tu tuan-puan. Ya, yang ada ni memang tension geram kan, apalah jemaah aku tak makan ni, macam mana hotel ni, ya. Boleh dikata terputus. Muka sikit punya manis tuan-puan sekalian. Sampaikan Ustaz kata, tuan-puan sekalian, ya Allah, terima kasih bagi ustazah jawapan. Dah turun bawah, tak ingat turun naik atas kat mana dewan tu. Ustaz cakap cerita tu je. Tadi nak turun, dah jumpa dengan jemaah umrah dari Sungai Buloh. Jadi nak bagi tahu, kita memang akan kalah dengan orang bersyukur ni tuan-puan. Kalah. Setan pun tak dapat nak goda orang bersyukur ni tuan-puan. Nak goda macam mana? Tak cukup katanya terputus. Ya, payah kan? Lepas tu jemaah ustazah bila tanya, macam mana tuan-puan makanan kita? Alhamdulillah ustazah, bukan tak cukup, terputus. Lepas pada tu makanan cukup. Lepas pada tu makanan cukup tuan-puan. Hebat orang pandai bersyukur. Kita tak jumpa ayat tu, tapi Allah bimbing orang pandai bersyukur. Ya, dan orang bersyukur ni banyak sujud tuan-puan. Rasa syukur dia banyak sujud, dan kathratus sujud menjadi penanda aras kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ustazah akhiri, ustazah mengajak tuan-puan, mari perbaiki sujud masing-masing, sujud kita semua. Sujud ini adalah saat yang kita paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul 'abd ila rabbih fahuwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah ialah ketika mana dia sujud. Ya, tolong perbaiki sujud kita. Ustazah boleh cadangkan tuan-puan beberapa doa yang kalau boleh jangan tinggallah masa kita sujud.
Cuma sujud ni dia ada kena jaga sikit lah. Kalau kita tu solat jemaah, janganlah melampau batas pula sujud lama-lama. Ya, jadi imam tapi ya Allah, doa macam doa kunut pun kita baca. Lama-lama orang pun bangun, ya, dah minum teh tarik dah orang. Kita masih sujud imam. Tak boleh macam tu. Kalau imam dia ada fake imam lah, dia kena jaga. Sama juga kita makmum, jangan pula kita melama-lamakan sujud sampai orang lain dah balik dah putus pula kita punya jemaah. Jadi sujud ni patut dilamakan ketika mana kita solat sunat. Cuma kalau sembahyang fardu, kalau sempat, okey lah. Assalamualaikum. Ustaz nak bagi satu pengumuman, minta maaf sangat kepada puan yang bernama Makna. Ya, puan yang bernama Makna minta keluar ada tetamu kat luar, ya. Yang bernama Makna. Ada tak? Ini sebab penting, ya. Wallahu a'lam. Daripada suaminya bernama Isa. Ada tak dalam? Duduk mana? Pulau Pulai Indah. Makna daripada Makna ke Makna? Makna daripada Pulau Pulai Indah. Suaminya nama Isa. Minta tolong, ya, ada urusan, ya. Okey. InsyaAllah lepas ni Ustaz berhenti, ya, sebelum banyak pengumuman Ustaz kena baca, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan tinggal beberapa doa. Pertama, ini tak tahu nak gambarkan, ya, macam mana rasa sujud lepas kita tasbih, kan, kita baca apa, kita minta maaf dengan Allah dengan lafaz, boleh je lafaz apa-apa, tapi ini kita ambil daripada ayat Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kan kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jumpakan yang itu. Yang itu tuan-puan sibuk macam mana pun, biarlah hujung sujud tu boleh baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau ambil kira, ya Allah, benda yang aku silap, benda yang aku lupa. Berapa banyak kita silap dan lupa, banyak kita lalai. Manis sangat tuan-puan mengaku depan Allah, mengadu Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Pertama. Kedua, tolong doa mohon husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jangan, kalau boleh jangan tinggal tu sujud terakhir tu sempat tu, tak panjang, sekejap je. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini merupakan di antara doa yang paling banyak Nabi ulang dalam sehari. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku dalam agama, atas agama kamu dan atas mentaati kamu. Tiga ni, ini maknanya paling kurang tuan-puan. InsyaAllah masa sembahyang fardu yang ujung tu pun sempat. Kalau banyak tu kan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tak tinggal tuan-puan, tak tinggal. Itu pun sudah memberikan, ya Allah, kenyamanan dan kelapangan pada diri kita sendiri. Jadi Ustazah buat rumusan dua yang kita kongsikan pada malam ini. Orang yang mencintai Nabi pasti ada tanda dia. Dan tandanya selain daripada tanda-tanda lain yang banyak, ya, selawat pun tanda, kan. Tapi ada dua yang Ustazah harap kita tidak terlepas pandang. Yang pertama ialah hubungan kita dengan Al-Quran, dan yang kedua ialah kualiti sujud kita sendiri. Itulah penanda aras untuk menilai orang yang kasih kepada Nabi ataupun tidak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih kepada semua yang mendengar bicara Ustazah pada malam ini. Sama-sama kita minta ampun pada Allah salah silap yang berlaku, ya, sepanjang hidup kita dan sepanjang majlis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.